Assalamualaikum, nama saya Cik Muhammad Imam Syamil bin Cik Abran, nombor matrik C23A1113. Hari ini saya akan membentangkan kajian media baharu terhadap identiti dan jati diri masyarakat Melayu di Malaysia. Pengenalan media baru dengan kemunculan teknologi digital telah memberi impak yang besar kepada masyarakat global, termasuk masyarakat Melayu di Malaysia. Transformasi ini mewujudkan lanskap media yang dinamik dan menyentuh pelbagai aspek kehidupan, termasuk identiti komuniti. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat bagaimana media baru membentuk dan mengkonseptualisasikan semula identiti masyarakat Melayu di Malaysia. Masyarakat Melayu dengan warisan budaya yang kaya dan pelbagai menghadapi cabaran dalam era digital ini. Media baru yang melibatkan platform seperti media sosial, portal berita digital dan saluran multimedia lain memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman orang ramai tentang diri mereka sendiri. Kepentingan kajian ini terletak pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media baru mempengaruhi konsep identiti Melayu. Kajian ini melibatkan analisis menyeluruh tentang cara media baru mewakili unsur budaya, agama dan nilai tradisi dalam konteks masyarakat Melayu. Seterusnya, penyataan masalah. Media baru sering menjadi medium untuk penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Hal ini boleh merosakkan integriti nilai-nilai masyarakat Melayu dan memunculkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat Melayu. Berita palsu seringkali direka untuk menarik perhatian dan mencipta sensasi. Ketidakpastian dalam berita dapat menyebabkan orang ramai terpengaruh dan berkongsi maklumat tanpa menyemak kesahihan maklumat atau kurangnya literasi media menyebabkan masyarakat mudah tertipu dengan berita palsu dan fitnah. Oleh itu, kebolehan untuk menyembunyi identiti dalam talian menyediakan perlindungan kepada penyebar berita palsu. Individu atau kumpulan yang menyebar maklumat palsu mungkin tidak mudah dikenal pasti atau dituntut. Yang kedua, media baru mungkin menyumbang kepada pemecahan identiti budaya Melayu dengan pengaruh global yang mendominasi. Nilai-nilai tradisional dan adat-adat Melayu mungkin tercabar oleh pengaruh luar yang tidak selaras dengan budaya tempatan. Yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu mungkin terancam dengan pengaruh media baru yang menggunakan bahasa luar atau bahasa campuran. Ini boleh menyumbang kepada kemerosotan penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah penyebaran informasi palsu dan fitnah di kalangan masyarakat Melayu? Yang kedua, sejauh manakah pemecahan identiti budaya yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu ini kini? Yang ketiga, sejauh mana kemerosotan bahasa Melayu pada masyarakat kini? Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama, menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga mungkin berkaitan dengan sentimen agama atau etnik. Berita palsu yang menimbulkan rasa benci atau syak wasangka terhadap golongan tertentu. Ia juga boleh merosakkan perpaduan masyarakat. Ia juga dapat memberi kesan moral terhadap perasaan seseorang. Yang kedua, pengaruh globalisasi telah menyebabkan pendedahan yang lebih meluas kepada budaya asing. Masyarakat Melayu mungkin terdedah dengan nilai dan gaya hidup dan bahasa dari luar tamadun Melayu yang boleh mempengaruhi identiti budaya mereka.
terutamanya terhadap golongan muda masyarakat Melayu kini yang mudah terpengaruh dengan gaya hidup budaya asing yang sama sekali tidak sama dengan asal-usul budaya dan adat masyarakat Melayu dahulu. Hal ini terjadi akibat pendedahan yang meluas melalui media baru yang semakin canggih. Yang ketiga, penggunaan media baru dan teknologi mungkin menyumbang kepada kemerosotan dalam kemahiran bahasa Melayu kepada masyarakat Melayu kini, terutamanya dalam penulisan dan komunikasi dalam talian di mana bentuk bahasa tidak formal mungkin lebih biasa. Oleh itu, ia menyebabkan menjadi salah satu faktor kemerosotan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat Melayu kini yang dulunya mempunyai bahasa Melayu yang sopan santun dan penuh dengan kesantunan. Seterusnya ialah batasan kajian. Batasan kajian. Secara amnya, kajian yang dilakukan adalah meliputi kawasan dalam Malaysia sahaja kerana bangsa Melayu merupakan kaum paling majoriti dalam negara kita. Selain itu, kajian ini juga adalah untuk saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang generasi pada hari ini, tentang pegangan identiti dan jati diri anak Melayu. Hal ini kerana juga kita sudah memasuki peredaran zaman yang begitu kompleks dengan pelbagai bentuk perkara baru yang telah muncul serta menggugat pegangan identiti dan jati diri orang Melayu. Hal lain yang boleh diperkatakan adalah kajian yang dilakukan di dalam merupakan sebagai satu petunjuk. Selain itu, juga batasan kajian ini meliputi kepada batasan dalam kajian sejarah untuk mengkaji berkaitan isu ini. Hal ini juga kerana dapat kajian ini juga saya ingin menumpukan kepada perkembangan yang berlaku dalam identiti dan jati diri bangsa Melayu bermula daripada zaman era penjajahan sehinggalah kepada era globalisasi. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu analisis kandungan daripada bahan terbitan dalam talian yang mempunyai keabsahan. Antara sumber-sumber internet yang digunakan adalah analisis kandungan daripada artikel Google Scholar, merujuk artikel jurnal seperti Jurnal Komunikasi dan akhbar online seperti bernama Harian Metro dan Cosmo. Manakala kajian lebih lepas berkaitan dengan impak media baru dalam masyarakat turut dikaji dalam kajian ini. Selain itu, kajian ini turut menggunakan kajian kepustakaan dalam mengumpul maklumat bagi membincangkan faktor-faktor impak media baru, impak dan langkah membendung penyalahgunaan media baru. Kajian perpustakaan adalah usaha yang dilakukan oleh pengkaji untuk menghimpun segala informasi ataupun maklumat yang bersesuaian dan relevan dengan isu yang dikaji. Seterusnya ialah analisis kajian. Hasil dan perbincangan. Kajian ini mengenal pasti beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Melayu kini menggunakan media baru, impak penggunaan media baru dalam kehidupan dan langkah bagi membendung penyalahgunaan media baru. Seterusnya, impak penggunaan media baru. Media baru mempunyai impak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Melayu kini. Ia boleh menjadi wadah ilmu jika digunakan sebaiknya dan menjadi buruk apabila disalahguna seperti penipuan, fitnah sehingga dapat terjadi perpecahan sesebuah bangsa. Seterusnya, pencarian dan perkongsian maklumat. Media baru juga menjadi sebagai salah satu medium yang digunakan oleh masyarakat Melayu kini untuk mencari dan berkongsi maklumat antara satu sama lain. Perkara seperti ini merupakan suatu kelebihan kepada pengguna-pengguna media baru untuk bertukar-tukar pendapat selain menimba dan berkongsi ilmu baru secara maya. Habis sekali, penutup, media baru merupakan salah satu medium interaksi sosial masyarakat Melayu masa kini. Perkembangan era teknologi melalui rangkaian sosial tidak dapat dielakkan. Media baru mempunyai peranan penting kepada jati diri masyarakat Melayu kini, khususnya untuk bertujuan merapatkan hubungan silaturahim dengan berkomunikasi sesama mereka walaupun tidak berada secara bersemuka.
Di samping itu, dapat dilihat kebergantungan mereka terhadap media baharu sangat tinggi. Perkara ini bersangkutan dengan teori kebergantungan media baharu. Bahawa seseorang individu bergantung pada media untuk memenuhi keperluan dan mencapai matlamatnya, tetapi tidak bergantung kepada banyak atau pelbagai media. Maka tidak hairan jika penggunaan media baru yang akan meningkat saban tahun kerana kebergantungan masyarakat yang tinggi terhadap media baharu. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.